Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari dua ini panas dibicarakan tentang hukum mengecaj handphone ataupun telefon bimbit di masjid, di mana Ustaz Azhar Idrus berkata hukumnya adalah haram. Saya difahamkan perkara ini baru saja berlaku, yang ini pada hari Ahad 26 Februari. Hari ini saya buat video Selasa 28 Februari. Ia dalam satu sesi soal jawab ketika Ustaz Azhar Idrus memberi kuliah di salah satu masjid di Kuala Lumpur. Ia sampai masuk ke dalam beberapa portal berita seperti Cosmo dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ustaz Azhar Idrus itu ada asalnya. Sebab sebagaimana yang beliau sendiri jelaskan dalam sesi soal jawab itu, bahawa masjid dan semua yang terkandung di dalamnya ialah harta wakaf. Dan harta wakaf ini, kita, termasuk saya, tak boleh ambil untuk urusan peribadi. Bahkan kalau dalam Al-Quran, dalam masjid itu pun kita tak boleh bawa keluar balik rumah untuk baca atas alasan tak ada Al-Quran di rumah. Kita kena tahu benda ni. Kipas angin kan, kadang-kadang masjid tu banyaknya kipas angin, nak satu lah, pinjam je, bukan apa. Kan, nak pinjam je, tak boleh. Jadi termasuk harta masjid yang hukum wakaf ini ialah bekalan elektrik. Bekalan elektrik dalam masjid tersebut, ia termasuk dalam kategori harta wakaf dan tidak boleh digunakan untuk urusan peribadi. Di sini ada yang berkata habis tu ambil wuduk tu urusan peribadi juga, sebab kita membersihkan diri sendiri daripada hadas kecil. Okey. Wuduk itu ataupun bekalan air di masjid untuk tujuan berwuduk itu memang disediakan untuk berwuduk. Okey, adapun bekalan elektrik, ia disediakan untuk lampu. Masjid sekarang pun sudah ada aircon, untuk kipas angin, dan bukannya untuk mengecaj handphone ataupun telefon bimbit masing-masing. Pun begitu, Ustaz Azhar Idrus juga telah memberi penjelasan bahawa jika pihak masjid telah menyediakan soket khas, plug point yang khas untuk charge handphone, maka di situ boleh charge. Okey, maka Ustaz Azhar Idrus sebenarnya telah pun memberi solusi dalam perkara ni. Hukum asal adalah haram kerana semua masjid dan semua yang terkandung dalam masjid, termasuklah bekalan elektrik, adalah harta wakaf dan kita tak boleh ambil untuk kegunaan peribadi, melainkan pihak masjid telah menyediakan soket yang khas atas tujuan untuk mengecaj alat-alat peribadi seperti telefon bimbit, handphone, smartphone, laptop dan sebagainya. Cuma di sini saya ingin kongsikan ada satu pandangan lain. Pandangan yang dikemukakan oleh Ustaz Dr. Zulkifli Bakri ketika beliau menjadi mufti wilayah persekutuan sebelum ini. Okey, di sini saya kongsikan tangkap layar daripada website beliau. Saya bagikan dalam kotak description Pada ini sebenarnya bertarikh 14 Jun 2018 dan sebenarnya sudah pun ada soalan hukum mengecaj gadget persendirian di dalam masjid. Okey, ayuh sama-sama kita baca. Soalan: bolehkah makmum menggunakan tenaga elektrik di masjid untuk mengecas gadget persendirian? Okey. Jawapan: pada asalnya harta yang dimiliki oleh masjid bersifat wakaf, hasil sumbangan umat Islam. Oleh yang demikian, kegunaan harta masjid termasuk penggunaan elektrik hendaklah berdasarkan niat para pewakaf. Kaedah fiqh menyebut, maksudnya setiap yang bertindak bagi pihak orang lain, maka hendaklah ia bertindak berasaskan maslahah. Seterusnya, beliau menukil kata-kata daripada Dr. Ali Jumaah. Beliau menulis, dalam hal ini juga, bekas mufti Mesir, Dr. Ali Jumaah, menegaskan secara fiqahnya setiap perkara yang diwakafkan untuk masjid seperti karpet, lampu, penyapu, air dan lain-lain tidak harus digunakan kecuali untuk keperluan masjid.
Ini berdasarkan sikap Rasulullah SAW yang amat memelihara setiap perkara yang dikhususkan untuk masjid. Antaranya sebagaimana sabda Rasulullah SAW bermaksud sesungguhnya anak-anak batu itu benar-benar berseru dalam kurungan agar tidak dikeluarkan daripada agar tidak dikeluarkan tutup kurungan kepada orang yang mengeluarkannya dari masjid. Maknanya batu tu seolah-olah berkata jangan bawa keluar, ni batu bedaan masjid, jangan bawa keluar daripada masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, jadi Dr. Ali Jumaah pun menerangkan bahawa semua dalam masjid ni tidak boleh digunakan melainkan untuk urusan masjid, dan urusan masjid di sini termasuklah untuk orang yang melaksanakan solat ataupun apa-apa aktiviti di masjid seperti pengajian ilmu dan sebagainya. Kesimpulannya, seterusnya kesimpulannya, yang ini di sinilah yang terdapatnya perbezaan antara pandangan Dr. Zulkifli Bakri dan pandangan Ustaz Azhar Idrus. Beliau meneruskan lagi, dalam isu ini mengecaj gadget persendirian atau komputer riba pada asalnya adalah harus mubah jika digunakan untuk perkara yang baik dan berfaedah seperti membaca Al-Quran, pengajian agama, terdesak untuk menghubungi keluarga dan seumpamanya. Namun, jika digunakan untuk tujuan kemaksiatan dan kesia-siaan, ia tidak diharuskan kerana bertentangan dengan matlamat asal maslahah harta masjid. Di samping itu disunatkan bagi mereka yang menggunakan harta masjid untuk memberi sumbangan kepada tabung masjid sebagai membantu meringankan kos perbelanjaan dan penyelenggaraan masjid demi kemanfaatan bersama. Wallahu alam. Demikian daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadinya secara zahir kelihatan ada dua pandangan, meskipun pada asasnya mereka bersetuju bahawa masjid dan semua yang terkandung di dalam masjid adalah harta wakaf yang tidak boleh digunakan untuk tujuan peribadi. Ustaz Azhar Idrus menyatakan tak boleh juga mengecaj alat-alat peribadi seperti telefon bimbit, melainkan pada soket khas yang disediakan oleh pihak masjid, dan mereka sendiri kata percuma untuk charge handphone. Tetapi Dr. Zulkifli Bakri juga menyebut secara asasnya masjid dan semua yang terkandung dalamnya adalah harta wakaf, cuma beliau melihat dari sudut kemaslahatannya bagi mereka yang benar-benar perlu menggunakannya, sekadar nak charge gadget peribadi, komputer riba, maka ia dibolehkan. Jika alat itu memang perlu nak guna, katakan ada majlis ilmu di masjid, jadi ada orang yang nak bawa tablet ke, nak bawa laptop ke yang kemudian perlu charging, ataupun ada orang yang perlu nak gunakan handphone untuk menghubungi keluarganya, maka ia sesuatu yang dibolehkan. Kalau untuk tujuan maksiat dan sia-sia, barulah tidak boleh. Jadi sebagai kesimpulan daripada kedua-dua pandangan ini, pertama saya ingin tekankan kepada semua, sebab sebahagian orang ada yang tidak begitu faham lalu memperlecehkan pandangan Ustaz Azhar Idrus. Seperti yang saya katakan, pandangan beliau ada asasnya, sebab masjid dan semua yang terkandung di dalamnya adalah harta wakaf dan kita tidak boleh ambil guna untuk tujuan peribadi. Kalau tujuan beribadah di masjid, yang itu boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk keluar dari khilaf, macam tadi saya kata ada dua pandangan Ustaz Azhar Idrus, pandangan Dr. Zulkifli Bakri, ialah sebaiknya masjid, pihak masjid menyediakan soket khas supaya orang dapat menggunakannya untuk mengecaj handphone. Lazimnya orang tak charge handphone, sebab pergi masjid untuk solat fardu 5 kali sehari, orang tak charge phone sebab sekejap saja. Tetapi sekali-sekala ada yang ini orang yang musafir, dan baterinya habis, dia tak ada charger dalam kereta, masjid sajalah tempat dia nak charging, maka kita sediakanlah. Ataupun nanti lagi tak lama lagi nak masuk Ramadan, ada yang beriktikaf 10 hari terakhir, mereka hendak charging phone juga. Jadi sediakanlah untuk mereka itu. Dan bagi pandangan saya,
Alang-alang dah sebut perkara ni, sediakanlah juga Wi-Fi percuma. Sediakan juga Wi-Fi percuma untuk kegunaan. Sebab kadang macam tu, setengah orang phone ada 3G, tapi data punya kota dah habis ke apa ke, dia tak boleh untuk guna menghubungi keluarga dia nak WhatsApp apa pun tak boleh. Adalah something like that kan. Jadi tak apa, sediakan je lah juga Wi-Fi percuma. Letak siap-siap oleh situ Wi-Fi percuma, soket percuma ya. Dan letaklah soket ni di tempat yang mudah dicari oleh orang ramai. Jangan ada soket percuma tapi tersorok entah kat mana je. Right, okay. Itu yang pertama ya. Yang keduanya, jika tak ada, jika seseorang tu memang perlu nak kena charge handphone dia, dan masjid yang disinggahnya tu ataupun surau yang disinggahnya tu tak ada pula soket khas yang disediakan untuk mengecharge alat-alat peribadi. Okey, bagi saya tak mengapa jika dia mengambil pandangan Dr. Zulkifli Al-Bakri yang ini boleh untuk menggunakannya kerana ada sesuatu maslahat yang selari dengan hukum syarak, seperti dia memang nak kena hubungi keluarga dia memang dah sesat, dia nak guna Google Map, dia nak guna Waze, tapi bateri pula dah habis. Macam mana tu? Okey, jadi atas tujuan-tujuan maslahat yang selari dengan hukum syarak maka boleh. Yang tak boleh tu, katakanlah yang sebelah rumah ada masjid, ada surau, pergi tarik extension wire ekstra panjang ataupun sambung extension sampai 5 supaya dapat guna elektrik percuma di rumah. Elektrik itu pergi tarik daripada masjid ataupun surau yang ada di sebelah rumah. Yang itu confirm salah lah. Sekadar nak mengecharge tu untuk sesuatu kemaslahatan yang selari dengan syarak, bagi saya boleh saja kita pegang kepada pandangan Ustaz Dr. Zulkifli Bakri jika pada masjid itu, surau itu tidak ada soket khas yang disediakan. Alright, dan pada yang ketiga pula ialah dalam rangka kita hendak memberi pandangan, ayuh kita juga memikirkan sesuatu yang memudahkan umat Islam dan juga menjadikan masjid ni sesuatu yang mesra kepada umat Islam. Sebab sebahagian masjid tu kita nak berehat tak boleh, nak tidur sekejap tak boleh, just to straighten our back tak boleh, pergi gereja boleh. So walaupun kita tahu tentang hukum harta wakaf, kita tahu, tapi sekadar charge handphone banyak mana sangatlah tu. Sekadar orang tu nak baring sekejap, biarlah. Kalau orang tu dia nak freshen up di toilet ataupun tandas di masjid, kita mudahkan, lapangkan. Okey, jangan kita ni masjid ni sangat-sangat terkongkong, kemudian kita pula tertanya-tanya kenapa orang tak mau datang masjid. Padahal kita sendiri yang telah menjadikan masjid itu satu tempat yang tidak mesra kepada umat Islam. Jadi kita menghormati dan prihatin tentang masjid dan semua yang terkandung dalamnya sebagai harta wakaf, tetapi ayuh kita memudahkan, menjadikan masjid ni satu tempat yang mesra pengguna, mesra Muslim, sehingga jika mereka perlu nak charge, macam saya kata, kalau nak charge tu memang orang musafir ataupun itikaf. Jarang-jarang yang nak pergi solat asar balik, dalam masa 10 minit tu lah dia nak charging. Dan Wi-Fi pun sekarang ni bagi, sebab bukan sembarang semua orang ada kemudahan 3G data yang sangat banyak ke, mungkin dia limited ke apa semua, dan dia perlu internet. Ayuh pihak masjid dan surau, kita nampak antena Wi-Fi dia tapi kedekut, tak nak bagi guna kan. Takut orang mungkinlah orang guna untuk tengok website yang tak senonoh ke apa ke, yelah kemungkinan itu tetap ada, tapi kita berpesanlah gunakanlah ia untuk tujuan-tujuan yang selari dengan hukum syarak. Jadi demikianlah pandangan saya ya. Pandangan saya, moga-moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.